Hei, orang Malaysia, miskin sangat sampai peluru berpandu pun tak mampu beli. Dari jambatan kapal pemusnah peluru berpandu USS Zumwalt yang bernilai 1 triliun yen, suara Kapten McGregor bergema dengan nada mengejek. Di matanya, kapal pengiring tentara laut diraja Malaysia, KD Taming Sari, yang berharga hanya 50 bilion yen, kelihatan seperti sebuah bot hanyut yang menyedihkan. Tiada pelancar menegak yang jelas kelihatan, dan reka bentuknya yang ringkas tampak tidak mengagumkan. Namun, keyakinan melampau itulah yang akan membawa padah kepadanya. Tersembunyi di dalam badan kapal itu adalah sistem bersepadu generasi akan datang, seorang malaikat maut yang mampu mengunci sasaran dari semua arah dalam masa 01 saat. Ini adalah kisah bagaimana sebuah gergasi yang angkuh ditundukkan oleh seorang pembunuh senyap dengan satu pukulan maut. Sebaik sahaja latihan bermula, Kapten McGregor terduduk lemah. Semua sistem terpadam, tetapi tiada apa-apa pun pada skrin. Di bawah terik matahari Laut Cina Selatan, sebuah bayang gergasi terapung dengan aura yang menggerunkan. Itulah kapal pemusnah peluru berpandu Tentara Laut Amerika Syarikat, USS Zumwalt. Dengan panjang 885 meter dan lebar 24,6 meter, reka bentuknya yang tajam seperti pisau membelah ombak, menentang segala kelaziman kapal perang konvensional. Struktur atasnya yang berbentuk piramid gergasi condong ke dalam untuk memesongkan gelombang radar. Ia kelihatan bukan seperti kapal, tetapi sebuah kubu angkasa dari film fiction science yang mendarat di permukaan laut. Kos pembinaannya melebihi 1 triliun yen, kira-kira 30 bilion ringgit, setiap satu. Ia adalah sebuah kuil kuasa yang dibina oleh Amerika Syarikat dengan mengerahkan seluruh kekuatan ekonomi dan teknologinya. Di puncak kuil itu, di dalam anjungan yang dipenuhi dengan peralatan digital terkini, Kapten Robert McGregor sedang bermain-main dengan sebotol air mineral sejuk. Pandangannya tertumpu pada sebuah kapal lain di bawah sana, dengan renungan yang bercampur antara kasihan dan penghinaan, seolah-olah melihat sampah. Hei, Komander, betulkah itu sebuah kapal perang? Jari McGregor menuding ke arah kapal pengiring TLDM, KD Taming Sari, yang sedang belayar. Dengan panjang 133 meter dan sesaran 3.900 tan, ia kelihatan sangat kecil dan rapuh di sebelah Zumwalt yang megah dengan sesaran 15.000 tan. Ibarat seekor anak kucing yang bakal dipijak oleh gajah. Permukaannya licin tanpa sebarang bonjolan, dan antena-antenanya disepadukan ke dalam tiang utama tunggal yang kelihatan seperti menara. Di mata McGregor, reka bentuk yang dipermudahkan secara ekstrem itu bukanlah satu kecanggihan, tetapi satu penjimatan kos yang melampau. Menurut laporan, itu adalah kapal frigat terbaru Malaysia, Tuan. Tetapi sejujurnya, saya tidak nampak sebarang persenjataan padanya, jawab komander itu sambil tersenyum sinis. McGregor mendengus dan mengeluh dengan kuat secara sengaja. Sudah tentu, lihatlah geladak itu. Rata sahaja. Tiada langsung penutup VLS sistem pelancaran menegak untuk menembak peluru berpandu. Aku dengar disebabkan kekurangan budget, pelancar peluru berpandu akan dipasang kemudian. Hah, kemudian? Adakah mereka bercadang untuk memesannya dari Lazada selepas perang bermula? Aku tidak terkata. Itu bukan kapal perang. Itu bot persiaran yang dibina untuk mengelak cukai. Gelak tawa kasar bergema di dalam anjungan. Mereka tahu bahwa Malaysia sedang bergelut dengan ekonomi yang tidak menentu dan terpaksa berhempas pulas dalam menguruskan budget pertahanannya. Dan mereka juga tahu bahwa Taming Sari adalah hasil daripada pemotongan kos yang drastik. Bagi McGregor, perang adalah perniagaan dan pelaburan. Dia, yang telah melabur 1 triliun yen, tidak mungkin akan tewas kepada kapal murah bernilai 50 bilion yen. Itu bertentangan dengan prinsip kapitalisme. Dia mengendalikan konsol di hadapannya dan membuka saluran komunikasi. Pihak yang dihubungi adalah Kapten Arman bin Khalid, pegawai pemerintah KD Taming Sari. Dengan senyuman yang paling sinis, McGregor bersuara dengan nada yang lembut seolah-olah bercakap dengan seorang kanak-kanak yang sesat. Ini Zumwalt memanggil KD Taming Sari. Kapten Arman, bagaimana keadaan di sana? Ombak agak kuat. Adakah kamu mabuk laut di dalam kapal sekecil itu? Jika ada kemungkinan terbalik, beritahu kami awal-awal ya.
Kami boleh menggunakan badan kapal kami yang besar ini untuk menjadi pemecah ombak untuk kamu. Ia adalah satu provokasi yang jelas, tetapi jawaban yang datang dari pembesar suara adalah dalam bahasa Inggris yang fasih dan tanpa sebarang emosi. Terima kasih atas keprihatinan Anda, Kapten McGregor. Penstabil kapal kami berfungsi dengan normal. Kami dijangka tiba di kawasan latihan 30 menit lebih awal daripada jadwal. Nada yang tenang itu menyakitkan hati McGregor. Mengapa dia tidak marah? Mengapa dia tidak berasa terhina? Tidak sepatutnya seorang kapten dari negara membangun berani menjawab kata-kata pemerintah kapal bernilai 1 triliun yen. Nada suara McGregor menjadi lebih rendah dan tajam. Nampaknya kamu pandai berkata-kata, Arman, tetapi realitinya kejam. Aku dengar kapal kamu kekurangan kru, bukan? Hanya 90 orang, kurang separuh daripada jumlah kru kapalku. Aku dengar masalah brain drain di Malaysia agak serius. Adakah kamu sudah tidak cukup anak muda untuk mengendalikan kapal? Ataukah kamu coba menjimatkan kos buruh dan menyerahkan selebihnya kepada takdir? Itu adalah satu penghinaan yang melampau, seperti memijak luka yang paling sakit dengan kasut yang kotor. Memang benar, TLDM menghadapi cabaran dalam mengekalkan tenaga kerja mahir. Sistem otomasi dan pengurangan kru di Taming Sari adalah hasil kemajuan teknologi, tetapi pada masa yang sama, ia adalah satu langkah terdesak untuk menangani realiti kekurangan sumber manusia. Di Anjungan Taming Sari, pegawai-pegawai muda menggenggam penumbuk menahan geram. Namun, Kapten Arman langsung tidak berubah riak. Dia hanya menjawab dengan tenang dan ringkas, bukan tentang jumlahnya, Kapten, tetapi siapa yang berada di dalamnya. Komunikasi diputuskan secara unilateral dari pihak Arman. McGregor merenung alat komunikasi itu dengan pandangan tidak percaya. Wajahnya yang pucat serta-merta bertukar merah, padam karena kemarahan yang meluap-luap. Dia berani memotong komunikasiku? Kapten kapal buruk itu. Baiklah, jika kamu begitu ingin mati, aku akan tunaikan permintaanmu. McGregor berdiri dan menjerit dengan suara yang bergema di seluruh anjungan gergasi itu. Semua kru bersedia untuk bertempur. Latihan hari ini diubah. Ini bukan sekadar latihan biasa. Kita akan ajarkan kapal nelayan dari timur yang biadab itu betapa dahsyatnya tentara laut Amerika Syarikat yang terkuat di dunia sehingga ke tulang sumsumnya. Sediakan peperangan elektronik, tingkatkan kuasa radar ke tahap maksimum. Kita akan bakar kapal sekecil kacang itu di lautan data. Bahagian dalam Zumwalt disimbahi cahaya amaran merah. Sistem bernilai 1 triliun yen itu mula mengaum, dan sejumlah besar tenaga elektrik disalurkan ke radar. McGregor yakin, dengan perbezaan kuasa yang begitu besar, dia akan membakar sensor Taming Sari yang lemah, menyebabkan mereka panik dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia merenung image kecil Taming Sari pada monitor dan tersenyum sinis. Walaupun kamu menangis dan merayu, aku tidak akan maafkan kamu. Aku akan hantarkan kamu dan besi buruk murahmu itu ke dasar Laut Cina Selatan. Tetapi, dalam kemarahannya, McGregor tidak menyadari sesuatu. Kapal yang dianggapnya murah itu sedang menyerap gelombang radar kuat yang dipancarkan dari Zumwalt dengan senyap dan sempurna sekali. Ketenangan sebelum ribut, ia adalah keheningan seketika sebelum malaikat maut menghayunkan sabitnya. Suara McGregor yang penuh makian terhenti. Hanya bunyi statik yang kedengaran dari radio. Namun, di Anjungan dan Pusat Informasi Tempur KD Taming Sari, tiada sekelumit pun keresahan. Suasananya luar biasa. Tidak seperti kapal perang konvensional yang suram dengan bunyi peralatan elektronik dan suara-suara lantang, di sini hanya ada cahaya LED putih kebiruan dan kesunyian yang menakutkan. Jantung Taming Sari adalah sistem tempur termaju, ACS. Satu dinding penuh adalah skrin bulat gergasi 360 darjah, di mana semua maklumat di lautan dipaparkan dalam masa nyata. Rasanya seolah-olah kapal itu sendiri telah menjadi lut sinar. Hanya beberapa orang pegawai TLDM yang duduk di situ. Di hadapan mereka tiada Swiss yang rumit. Hanya ada panel sentuh dan bebola jejak. Dengan gerakan tangan seolah-olah mengendalikan PC permainan terkini, mereka memproses maklumat dengan tenang tetapi pada kelajuan yang menakutkan. Kapten Arman menyilangkan tangannya
dan memandang ke atas pada imej gergasi Zumwalt yang terpapar pada skrin 360 darjah. "Kapten, bagaimana dengan provokasi pihak lawan?" tanya pegawai artileri muda itu tanpa mengalihkan pandangannya dari monitor. Suaranya langsung tidak menunjukkan kebimbangan. Mereka tahu bahwa kapal yang mereka naiki ini bukanlah kapal murah seperti yang dilihat dari luar. "Biarkan sahaja. Menyalak itu kerja anjing," jawab Arman dengan tenang. Dia tidak marah dengan kata-kata McGregor. Dia hanya berasa kasihan terhadap dinosaur zaman lampau yang hanya boleh mengukur kekuatan dengan saiz dan wang. Arman meletakkan tangannya pada konsol dengan fikiran yang jelas. "Kapten McGregor, kamu telah melakukan satu kesilapan besar." Para pengkritik ketenteraan di seluruh dunia mengkritik Taming Sari. Persenjataannya kurang. Kru terlalu sedikit untuk melakukan kawalan kerusakan. Ia hanyalah sebuah kapal penjimatan kos. Tetapi semua itu hanyalah penyamaran. Kehebatan kapal ini bukan pada badan kapalnya. Ia terletak pada sistem pemrosesan maklumat termaju yang berfungsi seperti sistem saraf yang meliputi seluruh kapal. Jika kapal konvensional mencari musuh dalam gelap menggunakan radar seperti lampu suluh, Taming Sari berbeza. Penderiannya yang canggih mengesan segalanya. Bunyi angin, getaran ombak, gangguan gelombang radio, dan AI menyepadukan serta menganalisis semuanya. Ia adalah satu alam di luar kemampuan manusia, di mana kehadiran itu sendiri dapat dilihat dalam kegelapan. Hanya 90 orang kru, tidak. Di sini ada 90 orang komander. Semua kerja mudah dilakukan oleh sistem dalam masa 0,01 saat. Manusia hanya perlu mengesahkan penyelesaian optimum yang dikira oleh sistem. Itulah sebabnya mereka tidak cemas. Mereka tidak menjerit. Mereka hanya boleh mengasah sabit malaikat maut dengan senyap. Semua sistem ke mode tempur. Sambungan linknet selamat. Dengan arahan ringkas Arman, suasana di CIC berubah serta-merta. Warna skrin tidak bertukar dari biru kepada merah yang menandakan pertempuran. Sebaliknya, ia menjadi lebih dalam dan sejuk, warna biru ais yang dikenali sebagai Voyager Blue. Sasaran: kapal pemusnah kelas Zumwalt dan angkatan pesawat musuh Maya, FCS semua hijau. Palka VLS sedia dalam keadaan tertutup. Jujukan pelancaran sedia pada bila-bila masa. McGregor mentertawakan Taming Sari kerana tidak mempunyai VLS. Tetapi ia bukan tiada. Ia hanya disembunyikan pada tahap yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, disepadukan sepenuhnya dengan geladak untuk memaksimumkan ciri halimunannya. Di bawah gelada yang rata itu, 16 sel peluru berpandu sedang tidur dengan senyap, menunggu saat untuk menunjukkan taringnya. Arman merenung Zumwalt yang belayar dengan megah di skrin dan berbisik, "Kapten, badan kapal gergasi yang kamu banggakan itu, di mata kami, ia hanyalah sasaran yang mudah untuk ditembak." Pada ketika itu, siren dari ibu pejabat latihan berbunyi, menandakan permulaan situasi. Mereka datang, bersedia untuk impak. Serentak dengan suara Arman, Zumwalt mula bergerak. Serangan elektronik, jamming. Gangguan radio yang kuat dengan kuasa 1 triliun yen melanda Taming Sari seperti tsunami yang tidak kelihatan. Secara logiknya, ini sepatutnya sudah cukup untuk membakar radar Taming Sari yang lemah dan melumpuhkan komunikasinya. Gelak tawa McGregor seolah-olah kedengaran. Tetapi CIC Taming Sari tetap diselubungi kesunyian. Tiada sebarang gangguan pada skrin. Gelombang radio musuh dikesan. Analisis frekuensi selesai. Sistem anti-jamming diaktifkan. Ancaman dineutralkan. Lapor seorang pegawai wanita dengan nada seolah-olah dia sedang menahan menguap. Arman tersenyum sinis. Ia adalah riak wajah seorang tukang yang berpuas hati dengan hasil kerjanya yang terbaik. Sudah tiba masanya untuk bekerja. Mula-mula, mari kita butakan matanya yang angkuh itu. Seekor helang menyembunyikan cakarnya. Tetapi sekali ia menunjukkannya, ia tidak akan memberi mangsanya sesaat pun untuk melarikan diri. Sistem yang mengumpulkan segala kepakaran teknologi Malaysia akhirnya menyingkap tabirnya. Situasi bermula. Pengumuman dingin dari ibu pejabat latihan bergema di Laut Cina Selatan. Pada ketika itu, anjungan Zumwalt bertukar menjadi medan pesta yang hingar-bingar. Tembak. Lancarkan semua peluru. Tenggelamkan kapal Malaysia yang kurang ajar itu di lautan data.
Jeritan Kapten McGregor menjadi pencetus, dan badan kapal gergasi itu bergegar. Palka VLS digeladak terbuka serentak, dan bersama dengan asap dan api, utusan-utusan maut dilepaskan. Bunyi letupan yang memekakkan telinga. Peluru berpandu, anti kapal simulasi, memenuhi ruang udara. Pada masa yang sama, sekumpulan drone penyerang yang dilancarkan dari Manjanik mula menyerang seperti sekumpulan lebah. Jumlahnya mencecah 200 unit. Langit menjadi gelap disebabkan oleh kuantiti yang begitu banyak. Hahaha, lihatlah kuasa tembakan yang luar biasa ini. Inilah Amerika, inilah keadilan. McGregor merenung titik-titik cahaya yang tidak terkira banyaknya pada monitor dengan riak wajah yang gembira. Kapal pengiring biasa akan mengalami lebihan beban sistem dengan hanya 1/3 daripada jumlah ini. Menghadapi ancaman yang melebihi kapasiti pemprosesannya, FCS akan membeku dan kreu akan panik, tidak tahu peluru berpandu mana yang harus ditembak jatuh. Itulah teori peperangan laut modern dan kebenaran mutlak keganasan yang didasarkan pada jumlah. Arman, kalau kamu hendak menangis, sekaranglah masanya. Kamu ada 60 saat sebelum kapal kecilmu itu menjadi besi buruk. Di anjungan Zumwalt, para pegawai yang yakin dengan kemenangan sedang bertepuk tangan. Kebarangkalian kemenangan yang dikira oleh sistem bernilai 1 triliun yen itu adalah 99,99%. Baki 0,01% adalah kebarangkalian yang sama dengan ditimpa meteorit, tetapi mereka tidak tahu. Meteorit 0,01% itu akan meletup di hadapan mata mereka. Sementara itu, di dalam CIC KD Taming Sari yang menjadi sasaran, suasana senyap seperti di dasar lautan. Bunyi letupan di luar seolah-olah tidak wujud. Apa yang kedengaran hanyalah bunyi rendah sistem pendingin hawa dan kipas penyejuk. Pada skrin 360 darjah di dinding, 200 ancaman yang semakin mendekat dipaparkan sebagai titik-titik merah. Dalam keadaan biasa, ia adalah pemandangan yang akan menyebabkan jeritan putus asa. Tetapi degupan jantung 90 orang elit di dalam bilik ini tidak berubah dari keadaan biasa. Jumlah ancaman 214. Peluru berpandu 150, drone 64. Jangka masa tiba 45 saat, lapor pegawai wanita itu dengan nada seperti membaca ramalan cuaca hari ini. Kapten Arman, dengan tangan yang masih bersilang, mengangguk perlahan, seperti yang dijangkakan. McGregor telah melancarkan serangan tepu mengikut buku teks. Ia mungkin tidak kreatif, tetapi serangan berdasarkan kuantiti semata-mata memang menyusahkan. Tetapi kita mempunyai mata. Arman mengalihkan pandangannya ke konsol hologram yang terapung di udara. Di situ, data yang tidak dapat dikesan oleh Zumwalt sekalipun. Aliran angin, ketinggian ombak, perbezaan suhu laut, semuanya didigitalkan dan dipaparkan. Sambungan link net aktif. Bibir Arman bergerak sedikit. Pada ketika itu, kapal bernama Taming Sari melepasi batasan fizikalnya. AI, gunakan semua data penderia. Mulakan ramalan masa depan, jujukan pintasan automatik penuh. Lampu di CIC berkelip merah seketika sebelum bertukar menjadi warna biru ais yang stabil. Ia adalah isyarat bahwa raksasa yang sedang tidur telah bangkit. Kru Zumwalt akan menyaksikan pemandangan yang sukar dipercayai. Sebahagian daripada geladak Taming Sari yang rata itu bergeser, mendedahkan VLS yang tersembunyi. Pada masa yang sama, penderia komposit di bahagian anjungan mula memancarkan cahaya biru pucat. Detik berikutnya, melodi maut yang dimainkan oleh jentera ketepatan tinggi bergema di lautan. Sistem senjata jarak dekat, CIWS, yang tersembunyi di pelbagai bahagian badan Taming Sari, mula melepaskan tembakan. Tetapi ia bukanlah tembakan rambang yang membentuk tirai peluru seperti biasa. Beribu-ribu peluru yang ditembak seolah-olah mempunyai kehendak sendiri, membentuk barisan di udara menjadi sebatang cemeti cahaya yang memanjang ke arah peluru berpandu musuh. McGregor terpaku pada monitor. Kadar pintasan 100%? Mustahil. Satu fenomena yang luar biasa sedang berlaku. Peluru berpandu anti pesawat yang dilancarkan dari Taming Sari terbang lurus ke arah peluru berpandu musuh tanpa sebarang pergerakan yang sia-sia dan meletupkan bunga api di udara satu demi satu. Satu tembakan, satu sasaran, tiada satu pun yang tersasar. Terhadap drone pula, tindakan yang lebih luar biasa diambil.
Meriam utamanya berputar dengan ketepatan seperti senapang penembak hendak menembak jatuh drone yang terbang pada kelajuan tinggi beberapa kilometer jauhnya, satu demi satu. Meriam itu berputar ke kanan dan kiri pada kelajuan super tinggi. Pergerakannya bukan dikawal oleh kayu bedik manusia. Ia adalah kehebatan ilahi yang dikawal dalam unit 0001 saat. Mustahil. Adakah ia rosak atau digodam? Bagaimana radar murah itu boleh melakukan pemrosesan serentak sebanyak ini? Jerit McGregor. Pegawai radar melaporkan dengan wajah pucat dan suara yang hampir menjerit. Tidak mungkin. Mereka tidak hanya bergantung pada radar. Penderia haba, akustik, gelombang radio, dan visual. Mereka menyepadukan semua maklumat dan meramalkan masa depan untuk menembak, sementara kita menyasarkan musuh pada masa kini, mereka membunuh musuh 3 saat di masa hadapan. Kalau begitu, serang dengan kuantiti. Lancarkan gelombang kedua, jangan beri mereka masa untuk berehat. McGregor hilang pertimbangan dan menghentak konsol. Tetapi arahannya tidak akan dilaksanakan. Captain, sistem tidak berfungsi. Jamming. Kita sedang menerima gangguan elektronik yang kuat. Paparan tercanggih yang dibanggakan oleh Zumwalt mula menjadi hitam satu persatu, dan pada skrin hitam itu muncul perkataan dalam bahasa Melayu, tiada belas kasihan. Ia adalah serangan balas siber dari Tamingsari. Sambil bertahan, mereka menyerang pada masa yang sama. Jari jemari elektronik yang tidak kelihatan menceroboh litar Zumwalt, mengambil alih sistem kawalan tembakan, dan memutuskan komunikasi. Ketakutan menyelubungi mereka apabila gergasi bernilai 1 triliun yen itu bertukar menjadi sebuah kotak besi gergasi. Anjungan itu dilanda panik. Kemudi tidak berfungsi. Kuasa enjin menurun. Gagal. Kita telah kehilangan kawalan sepenuhnya. Para operator mencampakkan set kepala mereka dan memegang kepala. Raksasa. Raksasa ke? McGregor berlutut dan berusaha keras untuk tidak rebah. Pada ketika itu, komander menuding keluar tingkap dengan jari yang terketar-ketar. Kapten, ia datang. Muncul dari dalam asap, Tamingsari tidak tercalar. Badan kapalnya yang indah dan tidak rosak, walau sedikit pun memantulkan cahaya matahari terbenam. Malah, ia meluru masuk ke arah Zumwalt dengan pergerakan seperti meluncur di atas ais. Pergerakannya yang memecut laju tanpa memiringkan badan kapal, sambil mengekalkan kedudukan mendatar, adalah seperti UFO yang menentang hukum fizik. Awas, kita akan berlanggar. Elak, kemudi pusing habis. McGregor tersandar ke belakang dengan terkejut. Tetapi badan kapal seberat 15.000 tan tidak dapat berhenti serta-merta. Ketika Zumwalt coba memusingkan badannya yang besar, Tamingsari melintas di sebelahnya seperti tak angin. Jaraknya hanya 50 meter, jarak yang cukup dekat untuk melihat wajah satu sama lain. Gelombang kejutan menggegarkan badan Zumwalt dengan kuat. Semasa berselisih, McGregor melihat susuk tubuh Kapten Arman di sayap anjungan Tamingsari. Sambil uniformnya ditiup angin kencang, dia berdiri tegak memandang ke arah mereka. Wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan kemenangan atau penghinaan terhadap pihak lawan. Hanya ada mata yang tenang, seperti seorang guru yang memberi pengajaran kepada anak murid yang belum matang. Apabila mata Arman bertemu dengan mata McGregor yang panik, dia perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya ke lehernya. Kemudian, dia menunjukkan isyarat ibu jari ke bawah. Sudah berakhir, budak kaya. Mulut Arman seolah-olah bergerak mengucapkan kata-kata itu. Sejurus selepas itu, bunyi statik yang tidak menyenangkan bergema di dalam Zumwalt. Suara sistem yang tidak berbelas kasihan mengumumkan berakhirnya latihan. Penilaian, terkena tembakan. Penilaian, terkena tembakan. Bahagian enjin musnah. Pusat informasi tempur musnah. Gudang peluru meletup. Ulangi, Zumwalt disahkan musnah. Sasaran hilang. Pemenang, KD Tamingsari. Hanya 180 saat selepas latihan bermula, gergasi bernilai 1 triliun yen yang mendakwa sebagai yang terkuat di dunia telah ditenggelamkan di lautan elektronik oleh sebuah sampah bernilai 50 bilion yen tanpa dapat membalas walau sebutir peluru pun. Anjungan itu senyap seperti kubur. Tiada siapa yang dapat berkata apa-apa. Para operator merenung skrin dengan kosong. Di situ, terpapar bayangan belakang Tamingsari yang kecil tetapi kelihatan sangat besar, sedang belayar pergi dengan tenang.
McGregor menutup mukanya dengan tangan yang terketar-ketar. Mustahil untuk menang, dia ketawa hambar. 1 triliun yen, badan kapal gergasi, teknologi terkini, semuanya tidak bermakna. Dia bukan bertarung. Dia hanya diletakkan di atas papan pancung yang dibina dengan begitu teliti oleh orang Malaysia dan dipaksa menonton kepalanya sendiri jatuh dalam gerak perlahan. Raksasa, itu bukan kapal. Itu adalah otak gergasi yang terapung di lautan. Bisikannya tidak didengari oleh sesiapapun dan hilang dalam kesunyian kekalahan. Siren yang tidak berperasaan menandakan tamatnya latihan, tenggelam dalam lautan luas. Anjungan Zumwalt sunyi sepi seolah-olah tenggelam di dasar laut dalam. Keriuhan dan gelak tawa angkuh sebentar tadi telah lenyap. Yang tinggal hanyalah kebisuan akibat kekalahan yang di luar pemahaman. Kapal tercanggih bernilai 1 triliun yen telah dikalahkan sepenuhnya oleh sebuah kapal kecil bernilai 50 bilion yen. Fakta itu sudah cukup untuk menghancurkan keegoan Kapten McGregor berkecai. McGregor menutup mukanya dengan tangan yang menggeletar. Malu, ia bukan perasaan biasa. Dia berasa seolah-olah nyawanya telah diselamatkan oleh pihak yang telah dinafikannya dengan seluruh kewujudannya. Jika ini adalah pertempuran sebenar, jika lawannya adalah musuh, dia dan 200 orang anak buahnya pasti sudah menjadi makanan ikan di dasar laut yang sejuk sekarang. Dia perlahan-lahan mengangkat mukanya. Cahaya garang di matanya telah hilang, seolah-olah dirasuk. Berikan aku alat komunikasi. Komander itu menyerahkan mikrofon tanpa berkata apa-apa. McGregor menarik nafas dalam-dalam dan menekan Swiss. Ini Zumwalt. Kapten Arman. Boleh dengar? Suara yang tenang dan sedikit berstatik datang dari pembesar suara. Ini Taming Sari. Penerimaan baik, Kapten McGregor. Suara itu tidak menunjukkan kebanggaan seorang pemenang atau penghinaan terhadap yang kalah. Hanya ada ketenangan seorang profesional yang menerima fakta. McGregor mengetap bibir dan berkata dengan suara yang tersekat-sekat, "Aku mengaku kalah. Sepenuhnya. Kamu menang. Kemenangan yang tidak dapat disangkal lagi." Kru di anjungan menahan nafas. McGregor yang penuh ego itu telah menundukkan kepala kepada kapten negara sekutu. Ia adalah satu latihan yang baik, Kapten. Serangan elektronik kapal Anda juga hebat. Jamming awal Anda hampir membakar 30% penderia kami. Tanpanya, kami mungkin tidak akan berjuang bersungguh-sungguh. Kata-kata Arman mengandungi kelembutan seseorang yang menghormati yang kalah. Tetapi McGregor menggelengkan kepalanya dengan sinis. Janganlah memujukku. Aku menggelar kamu semua sampah. Aku mentertawakan negaramu sebagai negara miskin yang tidak mampu membeli peluru berpandu. Aku menghina tentara lautmu sebagai tentara yang menyedihkan kerana terpaksa bergantung pada mesin akibat kekurangan tenaga manusia. Tetapi akulah yang silap. Kamu bukan miskin. Kamu telah menyingkirkan segala pembaziran hingga ke tahap ekstrem dan menggilap apa yang benar-benar perlu. Ia adalah satu kekuatan yang tajam dan indah, seperti sebilah keris. Ada sesuatu yang sangat ingin ditanya oleh McGregor. Dia mencondongkan badannya ke hadapan dan bertanya melalui mikrofon. Beritahu aku, Arman, apakah sistem itu sebenarnya? Bagaimana kamu boleh bertempur sehebat ini dengan hanya 90 orang? Kami mempunyai 200 orang. Menjerit dan berlari ke sana kemari, namun kami tidak dapat menyentuh kamu walau sedikit pun. Adakah kamu menggunakan sihir? Selepas seketika, suara tenang Arman bergema. Bukan sihir, Kapten. Ini adalah kepercayaan. Kepercayaan? McGregor mengulangi. Ya, Kapten, Anda berkata kami kekurangan orang. Memang benar, kami hanya 90 orang. Tetapi itu bukan kelemahan kami. Ia adalah senjata terkuat kami. Arman menyambung sambil memilih kata-katanya. Apabila bilangan orang sedikit, komunikasi menjadi lebih pantas. Sistem hanyalah alat. Yang penting adalah 90 orang yang bersatu padu, menguasai alat itu, mempercayakan sepasukan dan saling menjaga belakang masing-masing. Kesedaran bahwa kapal ini tidak akan bergerak jika seorang pun daripada kami tiada. Ketegangan dan hubungan kepercayaan yang ekstrem itulah senjata terkuat kapal kami. Kami adalah satu organisme hidup yang terdiri daripada 90 orang. Mendengar kata-kata itu, McGregor seolah-olah tersedar. Dia hanya melihat pada angka seperti teknologi dan budget.
badan kapal gergasi, peluru berpandu mahal, bilangan kreu yang ramai, dia percaya semua itu adalah bukti kekuatan. Tetapi orang Malaysia melihat pada semangat di sebaliknya. Mereka tidak terlalu mempercayai teknologi, sebaliknya mereka melatih hati manusia yang menggunakan teknologi itu. Wang 1 triliun yen boleh membeli sistem, tetapi wang tidak boleh membeli kepercayaan. Dia menggerakkan anak buahnya seperti pengurus kilang, tetapi Arman bersatu dengan anak buahnya seperti sebuah keluarga. Perbezaan itulah yang menghasilkan keputusan yang begitu mutlak ini. McGregor menegakkan badannya dan membetulkan kedudukannya. Dia memberikan tabik hormat yang paling indah kepada Arman yang kelihatan di seberang monitor. Kapten Arman, aku mengucapkan setinggi-tinggi penghormatan kepada kamu dan anak-anak buahmu. Nampaknya hari ini aku telah menerima pelajaran yang paling mahal dalam hidupku. Aku tidak pernah bersyukur kepada Tuhan seperti hari ini karena Malaysia adalah negara sekutu. Aku seram memikirkan jika kita bertemu sebagai musuh. Apabila kita berlabuh nanti, biarkan aku belanja kamu minuman terbaik. Arman juga membalas tabik hormat dari seberang monitor. Buat pertama kalinya, senyuman lembut terukir di wajahnya. Dengan sukacitanya, Kapten. Malam di pelabuhan Klang Panjang. Lagipun, kami juga terkejut dengan kuasa kapal Anda. Lain kali, mari kita bincangkan teknologi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Pada ketika itu, persahabatan yang erat melangkaui sempadan negara mula berputik di antara dua komander itu. Di anjungan Zumwalt, kreu tentara laut Amerika yang tadinya berasa kecewa mula bertepuk tangan secara spontan. Ia adalah tepukan pujian untuk pemenang dan juga tepukan keazaman untuk membuang keangkuhan mereka sendiri. Di luar tingkap, matahari terbenam mewarnai lautan menjadi keemasan. Piramid gergasi Zumwalt dan bilah keris kecil yang tajam, Taming Sari, dua buah kapal yang berbeza dari segi saiz dan falsafah. Tetapi kini, mereka kelihatan seperti rakan kongsi terkuat yang melindungi lautan yang sama. Bersedia untuk belayar. Haluan. Pelabuhan Klang. Arahan McGregor bergema di dalam anjungan, bukan lagi dengan nada angkuh seperti sebelumnya, tetapi dengan suara seorang pemimpin yang segar dan berwibawa. Gergasi yang pernah dianggap sebagai proyek gagal itu kini, dengan bimbingan seorang guru kecil dari Malaysia, bersedia untuk melangkah ke hadapan.